tengok macam mana nak buat gabungan M dengan P. Okey, jadi satu cara nak selesaikan ini, kamu label apa ya? Label di sini kawasan A, di sini kawasan B, kawasan C, kawasan D, kawasan E. Gabungkan M dan P. Kawasan M adalah ni M and P. Okay, kawasan M ialah A dan B. Kawasan P, D dan E. Kawasan N adalah B, C, D. Okey. Jadi bila kamu gabungkan M dengan P, kawasan ini, dan jawapan dia apa? Gabungkan M dengan P. Gabungkan, iaitu A, B, D, E. Okey? Dan dia nak dengan B, C, D. Persilangan maknanya yang ada di sini ada di sana. Jadi mana? Di mana yang ada di sini ada di sana? Ada B. C ada? Tak ada. D ada? D. Okey, tapi ini bukan jawapan. Sebab jawapan adalah kawasan yang kamu kena lorek, iaitu B dan D. Kamu lorek B dan kamu lorek D. Faham, Nazran? Diberi set semester di mana X ialah antara 1 hingga set semester ada di mana X ialah di antara 1 hingga 15, termasuk juga 1 dan 15. Okey. Maknanya 1 hingga 15 lah. S adalah nombor ganjil. Jadi kita senaraikan dulu. S nombor ganjil. Nombor ganjil ialah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15. Dan kemudian R ialah nombor perdana. R yang antara 1 hingga 15, nombor perdana ialah 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Dan kemudian T adalah, dia dah bagi senarai itu 1, 4, 7, 10 dan 13. Okey. Senaraikan semua unsur bagi gabungan S, gabungan T bersilang dengan R. Jadi cikgu buat satu persatu dulu. Gabungan S dan T. S dan T kamu tengok je. S dengan T. Ambil semua. Okey, ambil semua tu, senaraikan. 1, 2 ada di sini, 3 ada di sini, 4 tak ada mana-mana, 5 ada, 6 tak ada, 7 ada, lepas tu 9 ada, 11 ada, 13 ada, 15 pun ada. Okey, itu S gabungan T. Lepas tu dia nak supaya bersilang. Okey, jadi dia kata S dengan T gabungkan bersilang dengan P. Tahu tak? Bersilang dengan R. Persilangan dengan R. Jadi yang ini dengan R, ada tak yang sama? Itu maksud dia. Ada tak sini dengan sini yang sama? Yang ni gabung. Gabung tu ambil je semua, senaraikan je. Tapi yang sini ke sana tu, kita buat dah ni. Ni kita tengok sini dan tengok R. Ada tak yang sama? Jadi yang sama itu 2, 3. Okey, 2. Okey, cikgu tengok sini lah. 2, 3, 5. Ada 5.
Lepas tu tengok 7 ada tak 7? Ada. Ada tak 11? Ada. Ada tak 13? Ada juga. Ada kekeliruan? Faham Untuk soalan 3A, cikgu dah lukis gambar rajah. Dan untuk meringkaskan cerita, kawasan yang diwakili oleh 6, 7 dan 2 ni cikgu labelkan sebagai A. Kawasan ni cikgu label B, C, D dan E. Okay, jadi bagaimana kita nak buat soalan ni? Pertama kita kena buat dalam bracket dulu. Apakah gabungan bagi Q dan R? Gabung Q dan R, kamu salin di semua yang ada Q dan R, iaitu Q adalah B, C, D, R adalah C, R adalah D dan E. Gabungkan Q dan R adalah B, C, D dan E. B, C, D dan E. Okey, itu untuk gabungan Q dan R. Kawasan P adalah kawasan A dan B. Okey, jadi tengah-tengah tu dia nak persilangan. Persilangan bermaksud bukan macam gabungan. Gabung tu kamu ambil semua yang ada Q, yang ada dalam Q dan ada dalam R. Okey, kita dapat ni. Jadi, tetapi persilangan maksudnya apakah yang ada sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan. Apa yang ada? Ada B saja. Okey, jadi kawasan yang ada B saja, kawasan yang diwakili oleh B saja adalah nombor 3 saja. Oops. 3 saja. Jawapannya 3 saja. Begitu juga untuk soalan B. Dia nak persilangan antara Q dan gabungan P dan R. Kita buat dulu yang ini. Persilangan P dan R ni mana? P ialah AB. Kita nak buat persilangan gabungan, kita senaraikan semua. P, yang P, lepas tu R, semua ni D dan E. Kita nak bersilang dengan Q. Q adalah BCD. BCD. Jadi jawapan bagi persilangan adalah nilai-nilai yang ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Kita ada B, kita ada C tak? C tak ada. Okey, ada D saja. B dan D. Jadi jawapan dia adalah kawasan B dan D. Kawasan B dan D iaitu 3 dan 8 sahaja. Jadi untuk soalan C, kita kena buat bracket. Dia kata persilangan antara Q dan P. Q dan P bersilang kat mana? Okey, kawasan dekat kawasan B. Kawasan iaitu kawasan yang dikongsikan bersama antara P dan Q. Jadi kawasan untuk yang ini adalah 3 sahaja. Okey, dia suruh gabungkan dengan P. P adalah kawasan, alamak. Okey, jadi yang ini jangan tulis 3 lagi lah. Kita tulis B sahaja. Okey, persilangan antara P dengan Q adalah kawasan B. Nak gabungkan dengan P. Kawasan P adalah A dan B. Okey, jadi apakah jadi gabungan antara B dengan AB ialah AB. Digabungkan. Okey, jadi sebenarnya ABB. Tapi kita tak tulis 2 kali B tu Okey, jadi kawasan A dan B diwakili oleh 2, 3, 6 dan 7. Okay, sekian untuk praktiskan diri 4.3A. Harap kamu boleh faham yang lebih dalam selesai soalan-soalan ini. Okay, kita bacakan soalan dulu. Dia beritahu bahawa itu universal set tu, itu set semester di mana X ialah integer dan X di antara 10 hingga 20. Jadi kalau cikgu akan salin dulu. Set semester tu ialah 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Nombor 20 tu nampak tak? Okey, right. Kalau nampak okey. Okey, jadi cikgu dulu kan. Kemudian set L, X ialah gandaan 2. Apa kamu rasa set L ni? Okey, masalahnya di dunia dia tak ada nombor 24 ni. Macam mana cikgu tahu di dunia dia ada tu? Kena tengok dekat dunia dia, set semester dia. Jadi kamu bila kamu nak kata L tu, kamu kena tengok dunia dia tu bermula daripada nombor berapa hingga nombor berapa. Okey, jadi apakah nombor? Jadi untuk L ni apa yang patut cikgu masukkan di sini? Kenapa tak masukkan 10? Ya ke? Tak, dia kata ialah dalam kes itu dia kata yang tanda dia tu bermaksud 10 pun termasuk. Sebab tu cikgu tulis kat sini 10 dan hujung ni 20. Termasuk. Kalau tidak, kalau dia tak ada tanda bawah ni, cikgu pun tak boleh tulis 10 tu. Aha. Jadi apakah yang patut cikgu tulis dalam set L ni? 10. Okey, macam tu. Kalau untuk yang lain tu dah nampak dia macam dia dah bagi. M dia dah bagi. Okey, kita tulis jugalah. Iaitu 13, 16, 19. Lepas tu apa lagi? N. N ialah gandaan 5. Apakah yang patutnya kita masukkan dalam N ni? Gandaan 5, 15. Cuba baca sifir 5. Jadi? 10 lagi? Ada lagi? Ada lagi? 20. Ada lagi? Tak ada. Okey. Jadi macam mana pun set ni memang kena buat itu dulu. Dapat? Masukkan dulu. Alright. Kemudian baru kita boleh jawab soalan dia. Dia kata untuk soalan A adalah L prime bersilang dengan M U tu maksudnya apa? Ya, semua yang ada di dalam M dan N. Dapat? Jadi, kalau cikgu akan ajar kamu buat satu-satu. Buat ni dulu. Apakah yang patutnya dalam ni? Ada dalam ni. Okey, tak nampak ATP. Yang ni tak nampak? Nampak sekarang? Oh, yang tanda ni tadi. Okey, jadi soalan dia tu jadi gini. Sekarang ni cikgu tulis. Kalau cikgu tulis kat sini nampak? Okey, jadi kalau cikgu tulis kat sini M. Okey, apakah unsur-unsur ataupun elemen yang boleh masuk dekat sini? Tak ada. Okey. Okey. Kamu kena faham MUN ni ialah gabungan N dan N. Gabung tu, contohnya Alia ada 13, 16, 19. Cikgu ada 10, 15, 20. Gabungkan semua. Kamu letak kamu punya semua, cikgu letak cikgu punya semua. Itu maksudnya U tu. Okey? Ini set M kan. Okey, jadi kamu salin semua.
Tu dia. Okey, jadi adalah bermula dengan 13. Oh, bermula dengan 10, 13, 15, 16, 19 dan 20. Sampai nombor 20 ni nampak ke? Okey, tak apa. Okey, sekarang nampak semua? Yang set MN ni nampak tak? Okey. Kalau macam ni, okey. Alright. Oh, kalau macam tu nampak kan? Okey. Alright. Okey, dan sekarang kita dah dapat dah MUN ni. Jadi itu adalah untuk yang hujung sana. Okey. Jadi kamu tengok soalan dia. Soalan dia adalah dia nak suruh. Okey, jadi yang ini cikgu boleh padam lah sebab kita dah buat dah tu. Lepas tu, kamu tahu L tu apa? Ni kan? L prime. Apa dia? Cikgu tanya apa unsur dia nak. Cikgu nak tulis apa kat sini? Macam tu. Okey. So, ni M, gabungan M dengan N. Yang ini L prime. Jadi sekarang ni baru boleh jawab soalan L prime bersilang dengan M gabungan MN. Jadi maksudnya bila bersilang tu barulah kamu tengok sini dan sini. Dua-dua tangan cikgu nampak? Okey. Bila bersilangan, kamu tengok sini dengan sini, apakah yang sama? 13, 15 saja ke? Cikgu nampak 19. Tu jawapan dia. Faham? Okay. Tengok soalan B. Pertamanya, dia kata gabungan M dengan N, tapi ada prime. Jadi, kalau yang ini adalah gabungan M dan N, jadi, gabungan M dengan N prime, apa dia? Kamu tengok sini, ya, dalam dunia dia. So, apakah nilai tersebut? Sebelas. 14. Macam tu. Itu adalah gabungan MN prime. Sebab ini MN. Yang atas MN, gabungan MN. Yang bawah ni yang ada prime. Selain daripada yang inilah. Tentu kita tengok bandingkan dengan dunia dia. Okey? Jadi kemudian yang ini dengan kita nak bandingkan dengan L, bukan dengan L prime. Okey? Sekarang ni untuk soalan B, kita boleh padamlah L prime ni. Sebab soalan B adalah gabungan M dengan N prime bersilang dengan L. Jadi kita kena buat dalam bracket dulu. Kita dapat ni. Okey. Jadi yang ini kita tengok yang ini. Bila persilangan mesti yang sama. Yang ini dengan yang ini. Apakah yang sama? Itu tu. Ni dengan ini. Tengok salah satu je. Kalau nak tengok sini, tengok sini. Tengok sana, tengok sana. Tengok sebelah ada tak sana? Macam tu. Tengok sini, tengok sana. 12 ada tak? Ada. 14 ada tak? Dengan 18. Itu cara dia. Mesti kena buat itu dulu. Okey, jadi maknanya cikgu tak suruh minta kamu bayang-bayang.
Sebab bila buat bayang tu kadang-kadang tertinggal bayangan kita tu. Jadi kamu setiap kali tu kamu tulis. Okey, tengok cikgu buat untuk soalan nombor 2. Dia kata gambar rajah Venn menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan set R yang belum lengkap. Jadi pertama kita lengkapkan diagram ni dulu. Ada tak kawasan yang belum bertanda? Ada. Pertamanya kawasan sini tak ada tanda lagi. Cikgu letakkan X. Mesti setiap kawasan tu mesti ada nombor dia. Ada lagi tak kawasan yang tak bertanda? Ada di luar sini. Y. Okey, itu pertamanya. Dia mesti, sebab dia kata belum lengkap. Kalau dia kata dah lengkap, maknanya kita kena assume bahawa kawasan tu tak ada lain lah. Faham? Okey. Jadi sekarang ni dia kata nilai bagi persilangan P dan Q. Yang ni persilangan P Q kawasan mana? Sebutkan nombornya. Sekali lagi. Okey, itu kurang tepat. 4 tambah X. Sebab 4 ini yang dalam ni tetapi tak termasuk X. Boleh faham? Sebab dia kawasan tu setiap satunya unik. Jadi yang gabungan PQ yang mana? Seluruh rajah ni. Dia bukan persilangan PQ tau. Gabungan PQ. Seluruh P dan R dengan, sebab R tu duduk dalam Q. Seluruh rajah ni. Boleh faham? Jadi yang ada prime kecuali kawasan mana? Kawasan Y saja. Macam nak selesaikan 4 tambah X sama dengan Y? Tak boleh. Kenapa dia tak boleh? Itu kena guna maklumat tambahan. Itu dia kata untuk seluruh set tu nombor dia 50. Jadi kamu campurlah semua sekali. Iaitu 10 tambah X tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah Y sama dengan 50. Seluruh kawasan tu. Kita boleh pemudahkan. Di sini X tambah Y sama dengan 50. Ini 10, 20, 24. Jadi kita dapat 26. Sebab 50 tolak 24. Jadi kita ada 2 persamaan. Jadi kalau ada 2 persamaan, macam mana? Gunakan persamaan serentak. Jadi contohnya kamu kata X tolak Y sama dengan berapa? Negatif 4. Y bawa sini, 4 bawa sana. Jadi lepas tu kamu nak matikan apa? Contohnya cikgu matikan Y lah. Jadi cikgu campur. Jadi X tambah X, 2X. 26 tambah negatif 4, 22. Jadi nilai X ialah 22 bahagi 2, iaitu 11. Tapi apa soalan dia? Dia tanya berapakah nilai P. Okey lah. Jadi nilai P tak perlukan nilai Y ni. Tak perlu. Kita tahu X tu cukup lah. Jadi nilai P ialah 10 tambah 4 tambah 11. Iaitu 14, 25. Ada soalan nak tanya? Nanti cikgu ajar dulu teknik cikgu guna. Pertamanya, setiap kawasan itu kamu tandakan dengan A, B, C dulu. Setiap kawasan itu unik. A, B, C, D, E, F. Ada tak lagi kawasan tak berlabel? Tak ada. Kan?
Sini A, B, C, D, E. Macam tu. Jadi kita buat satu-satu. Satu-satu tu maksudnya persilangan J dengan K apa dia? Kamu buat dulu persilangan J dengan K. Ada persilangan tak J dengan K? Iaitu A dan C. B dan C. Persilangan. Boleh faham? Iaitu kalau kamu nak label J ialah A dan B. Salah cikgu maksud ni. Sebab J ni cuma AB. K adalah B, C dan D. Jadi persaingan J dengan K cuma pada B. Okey, tapi dia sebenarnya nak prime. Kalau J and K prime tu selain pada B lah. Iaitu A, C, D, E, F. Lepas tu kita buat apa pula? Kita buat gabungan K dan L. Dalam kes ni K gabung dengan L. Gabungkan K dan L. Sebab K sini semua ni L, D dan E. Kalau gabung macam mana? List semua. K kita dah ada. Jadi L sekutu sini lah. L adalah D dan E. Faham? Jadi gabungkan K dengan L. Kamu letak semua B, C, D dan E. Faham so far? Okey. Lepas tu tengah-tengah antara ini dengan ini dia tak persilangan. Persilangan mencari apa? Mencari yang sama antara yang ini dengan yang ini. Okey. Jadi J bersilang dengan K prime bersilang dengan K gabungan dengan L. Iaitu kita dah buat bracket ni kat sini, bracket ni kat sini. Kalau persilangan ialah antara sini dengan sini tu ada tak yang sama? Apa dia? C D E. Okey, adakah ini jawapan dia? Jawapan dia tidak. Kenapa tidak? Sebab ini cuma teknik untuk mencari kawasan. Dia suruh lorikkan. Kamu loriklah kawasan C, D dan E. C semua ini, D pun di situ, E di sini. Macam tu. Cikgu dah rukir balik untuk soalan B. Jadi kita kena buat semula. Kita cari gabungan J dengan K. Bukan gabungan, di persilangan J dengan K. Persilangan J, K. Kita senaraikan dululah. J apa dia? J adalah semua kecuali A. J adalah B, C, D, E. Okey, untuk K adalah C dan D. Untuk L adalah D dan E. Okey, jadi persilangan JK, persilangan JK, J dengan K persilang dekat mana? Dekat, sebab kamu tengok sini ada DE, sini pun ada, okey, sini ada CD, sini pun ada CD.
Okey. Okey. Alright, CD CD. Jadi C dan D. Kalau yang prime untuk yang ini, selain pada CD lah. Selain pada CD ialah A, B dan E. Okay. Untuk gabungan K dengan L, tengok K, tengok L. CD dan E. C, D dan E kerana apa? Kamu senaraikan gabungan ini, senaraikan K, senaraikan L, tapi jangan diulang. Okey, jadi sekarang ni tengah-tengah ni persilangan. Kalau persilangan bermaksud kita cari yang sama antara kedua ni. Macam ni juga tadi lah. J dengan K apa yang sama? Jadi sini dengan sini apa yang sama? Jadi cuma ada pada E. Ada E saja. Tapi itu bukan dia punya soalan, dia suruh lorekkan. Kita lorekkan kawasan E tu. Ini kerja itu kita buat tadi tu sekadar untuk cari buat kerja dia tu. Okey? Ataupun menyenangkan sikit. Kalau dia label banyak, kita label sikit je. Alright? Okey, soalan nombor 4. Dia beritahu kita bahawa jumlah B prime sama dengan jumlah B bersilang dengan C. B prime yang mana? Yang bukan B. Betul. Berapa? 2 tambah 5 tambah 12. Tak apalah, kita tulis macam tu pun tak apa. B bersilang dengan C dekat mana? Oh, itu persilangan B dan C sahaja. Tetapi B bersilang dengan C lah dekat tengah tu juga, iaitu Y tolak 1 dan 9. Barulah ada nilai Y tu. Kalau dua-dua tak ada Y, macam mana nak dapatkan nilai? Jadi ini 2, 7, 19 tambah 1 tolak 9. Jadi nilai Y 20, 11. Dan ini soalan A. Soalan B, berapakah nilai bilangan gabungan A, B dan C? Campurlah semua. Semua campur. Okey? Jadi campur ke semua tu, maknanya ada 2, ada apa lagi? Ada 5, apa lagi? 12 dan 9 dan 4 dan okey, kita tahu dah Y 11. 11 tolak 2, 9. Dan kemudian tengah-tengah tu 11 tolak 1, 8. Bukan 9. Okey, 10. Betul-betul kamu. Okey, sebab Y tu kan 11. Okey. Jadi 2 tambah 5 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 9 tambah 10. Berapa dapat? 51. Itulah jawapan yang kita cari. Okey. Alright. Jadi kalau kamu nak buat latihan tambahan tu, kamu cuba buat soalan-soalan ni semula. Dan nanti next class kita sambung lagi dengan topik ini. Kita kena habiskan. Rugi kalau tak habiskan. Sebab topik ini tak belum habis. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana menjawab soalan set, iaitu operasi set. Itu bab 4 daripada matematik tingkatan 4. Praktis Kediri 4.3C, soalan nombor 1. Sebuah pasaraya mengadakan kempen hari tanpa beg plastik. Pembeli yang hadir perlu membeli beg plastik atau beg guna semula untuk membungkus barangan yang dibeli. Sebanyak 90 orang pembeli yang hadir
51 orang membeli beg plastik, 48 orang membeli beg guna semula, 9 orang membeli kedua-dua beg plastik dan beg guna semula. Hitung bilangan pembeli yang tidak menggunakan beg plastik. Okey, hitung bilangan pembeli yang tidak menggunakan beg plastik. Jadi kita ada dua kategori. Okey, dua kategori, iaitu pertamanya orang yang menggunakan beg plastik dan orang yang menggunakan beg guna semula, G guna semula. Jadi jumlah orang di sini ada 90. Jadi kita tahu, kita buat catatan sikit, jumlah adalah 90 dan yang membeli beg plastik adalah 51, yang membeli beg guna semula adalah berapa? 48 orang, dan yang membeli kedua-dua ada 9 orang. Jadi yang membeli kedua-duanya kita letak di sini. Okey, jadi 9 ini menunjukkan 9 orang. Kalau 9 bertitik menunjukkan 9 sebagai satu nombor. Okey, jadi kalau yang membeli beg plastik, plastik itu semua yang P. Jadi untuk kawasan plastik sahaja, membeli beg plastik saja yang 59, jadi 9 orang membeli kedua-dua, 51 tolak 9 akan dapat 42, iaitu yang membeli beg plastik saja. Dan kemudian orang yang menggunakan beg guna semula saja ialah 48 tolak 9, iaitu 39. Jadi cukup 90 orang yang di sini. Sebab apa? Syarat kat kedai ni ialah mesti beli beg, sama ada beg plastik atau beg seberguna. Jadi kalau kamu campurkan, kamu akan dapat jumlahnya 90. Tapi kalau kedai biasa, sebenarnya kalau kamu beli sikit saja, kamu boleh tidak membeli apa-apa beg plastik, apa-apa beg sekalipun. Okey? Jadi untuk soalan ini dia tanya, hitung bilangan pembeli yang tidak menggunakan beg plastik. Jadi yang tidak menggunakan beg plastik adalah 39 orang ni. Ini jawapan untuk soalan ini. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 2 daripada praktis kendiri 4.3C. Okey, jadi di sini dia dah bagi catatan, cikgu dah buat catatan dah. Okey, gambar rajah tu cikgu dah lukis semula. Diberitahu bahawa universal set adalah X gabungkan dengan V gabungkan dengan W. Maknanya semua ada di sini sahaja. Tidak ada elemen yang berada di luar kawasan sini. Okey, dan diberitahu bahawa jumlahnya adalah 56. Jadi bagaimana kita nak tahu? Kita campur seluruh kawasan ini dan jumlahnya adalah 56. Jadi kita kata 14 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 3K tambah 5K tolak 1 sama dengan 56. Jadi kita ringkaskan, iaitu 14 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tolak 1 dapat 24. Jadi nombor saja dah 24 dan 3K tambah 5K ialah 8K sama dengan 56. Jadi untuk tahu nilai 8K, 56 tolak 24 berapa? 32. 8K sama dengan 32. Jadi K lah 32 bahagi 8, iaitu 4. Okey, simple saja. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu. Cikgu kali ini cikgu nak buat satu soalan daripada praktis kendiri 4.3C. Soalan nombor 3. Ni tajuk ni operasi set. Muka surat 122. Okey, jadi untuk nombor 3, sebanyak 100 orang kanak-kanak diminta memilih makanan yang disediakan, itu burger, salad dan nasi lemak. Sebanyak 50 orang memilih burger, 60 orang memilih nasi lemak, 5 orang memilih burger dan salad, 3 orang memilih nasi lemak dan salad, 22 orang memilih burger dan nasi lemak.
jika hanya seorang yang memilih ketiga-tiga makanan tersebut, hitung jumlah kanak-kanak yang hanya memilih salad sahaja. Okey, jadi untuk soalan ini kita buat diagram sedikit, iaitu untuk tunjukkan kaitan antara masing-masing, okey, antara kategori makanan yang dipilih. Okey, jadi jumlah dalam ni adalah 100. Jika sebab dia kata sebanyak 100 orang kanak-kanak diminta memilih makanan disediakan. Jadi kita labelkan B sebagai kanak-kanak memilih burger, dan kemudian ada yang memilih, okey, jadi burger ni ada jumlah dia 50 orang. Kemudian ada 60 okey, kita ada salad juga. Salad tak dinyatakan. Kemudian nasi lemak. Okey, nasi lemak ada jumlahnya ada 60 orang. Okey, jadi macam mana boleh jadi 100? Okey, jadi sebenarnya nasi lemak dan burger ni mungkin ada beberapa orang yang dia kata bila orang tanya siapa suka makan nasi lemak, dia angkat tangan. Siapa suka makan burger, dia angkat tangan juga. Dan siapa suka makan salad, dia juga angkat tangan. Dia seorang saja, maknanya dia suka makan ketiga-tiganya, tapi patut dikira sebagai seorang. Okey, jadi jumlah yang seorang yang makan ni tidak dikira sebagai, okey, jadi ada 60 dengan 50 tu ada pertindanan. Okey, jadi kita tengok kemudian kita ada 60 orang makan nasi lemak, dan kemudian ada tambahan itu 5 orang memilih burger dan salad. Jadi 5 orang burger dan salad. Jadi 5 orang ini, adakah cikgu boleh letak di sini? Okey, jadi sebenarnya 5 orang ni untuk dua kategori ni, pertindanan antara burger dan nasi lemak. Jadi cikgu masih tak boleh label lagi. Kemudian ada 3 orang nasi lemak dan salad, 3 orang nasi lemak dan salad, dan kemudian 22 orang burger dan nasi lemak. Okey, 22 burger dan nasi lemak. Sebab di sini dia tak nyatakan bahawa 5 orang suka makan burger dan salad sahaja. Kalau ada makanan sahaja, 5 cikgu terus masuk kat sini. Jadi sekarang ni 5 ni cikgu belum pasti lagi adakah sini sahaja ataupun termasuk 2 ruang di sini. Dan kemudian, okey, jadi ayat terakhir dia kata jika hanya seorang yang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Ada seorang memilih ketiga-tiga. Dia beritahu, okey, ada seorang dekat sini. Okey? Jadi letak jadi kita boleh letak 5 ni burger dan salad. Jadi adakah 5 orang ini dia memang makan burger dan salad sahaja? Tidak. Jadi kita kena letak burger dan salad ni 4 orang. Jadi 5 orang itu 4 tambah 1 ni 5. Itu 5 orang ni suka makan burger dan salad. Tapi bukan sahaja. Okey? Dia mungkin juga makan yang lain. Okey? Jadi kemudian 3 orang makan nasi lemak dan salad. Jadi kita letak di sini 2. Sebab 3 tolak 1. Jadi berapa orang yang suka makan nasi lemak dan salad? Ada 2 tambah 1. 3. Dan kemudian ada 22 orang makan burger dan salad. Burger dan salad. Oh, cikgu tersalah letak. Okey, ni burger dan salad. Okey, 3 orang nasi lemak dan salad. Ini burger. Okey, cikgu mungkin salah ambil nota. Okey, burger dan nasi lemak. Burger dan nasi lemak. Okey, jadi 22 tolak 1 dapat 21. Okey. Jadi berdasarkan yang ini kita okey. Jadi sekarang ni kita tahu 50 orang makan burger. Makan burger, kita tak kata pula makan burger sahaja. Jadi 5 burger itu ialah seluruh bulatan ini. Jadi nak letak berapa orang yang suka makan burger sahaja. Kenapa agaknya kita nak tahu berapa orang makan burger saja? Kita perlu tahu yang kita boleh tahu sebab kita tak ada maklumat untuk yang makan salad sahaja. Okey, tak ada cukup maklumat. Dia tak ada beritahu maklumat bahawa jumlah yang suka makan salad adalah banyak mana. Jadi kalau kita tahu jumlah tersebut, tolak 1, 2 dan 3 ni dapat jumlah di sini. Tapi disebabkan kita tak ada maklumat tersebut, jadi kalau kita dapatkan ruang sini dan sini, untuk dapat ruang sini 50 tolak 4 tolak 1 tolak 21. Jadi ini berapa? 4, 1
5 dan 26. Jadi 50 tolak 26, kita dapat 24. 24 orang makan burger sahaja. Dan kemudian 60, sini ada 21 dan 21, 22, 24. Jadi 60 tolak 24 ialah 36 di sini. Jadi seluruh kawasan ini ialah 100. Jumlahnya 100. Jadi kita campur dulu. Kita campur berapa orang di sini? 36 tambah 2 tambah 1 dan tambah 21 tambah 4 lagi dan tambah 24. Jadi semua ni yang ada so far ialah 88 orang. Jadi 100 tolak 88 iaitu di sini ada 12 orang. Jadi jawapan untuk yang jawapan ni adalah 12 orang yang adalah jumlah kanak-kanak yang hanya memilih salad sahaja. Okey? Alright, kau faham. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 4 daripada praktiskan diri 4.3C. Berdasarkan kajian terhadap 100 orang dewasa, sebanyak 68 orang memiliki kereta nasional, manakala 52 orang memiliki kereta import. Jika 27 orang memiliki kedua-dua kereta import dan kereta nasional, hitung bilangan yang A hanya memiliki kereta nasional, B hanya memiliki kereta import dan C tidak memiliki kereta. Okey, jadi pertamanya cikgu akan buat Venn diagram. Okey, jadi Venn diagram ni jumlah semua di sini ada 100 orang dan kemudian dalam ini ada pemilik kereta nasional dan ada pemilik kereta import dan ada pemilik kedua-dua jenis kereta. Okey, national dengan imported. Okey. Jadi okey, 27 orang memiliki kedua-duanya dan dia kata 52 orang memiliki kereta import. Memiliki kereta import, jadi mereka kereta import sahaja ialah 52 tolak 27, 25 di sini. Jadi jumlahnya dapat 52. Okey, apa lagi? Okey, 68 orang memiliki kereta nasional, jadi 68 tolak 27 ialah 41. Okey, sebab nasional ni ada jumlah dia 68, yang di sini jumlah dia ada 52. Okey, jadi jumlah semua ialah 100. Mari kita tengok berapa orang yang memiliki kereta semua sekali, iaitu 41 tambah 27 tambah 25 dapat 93. Jadi ada 7 orang yang tidak memiliki kereta. Jadi untuk menjawab soalan, A hanya memiliki kereta nasional. Kereta nasional 41 orang. Dan B hanya memiliki kereta import 25 orang. Okey, sebab dah beritahu bahawa 27 orang memiliki kedua-dua kereta nasional dan import, dan ada 7 orang yang tidak memiliki kereta dalam 100 orang ini. Okey, sahabat.